Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. 我们一起来祷告。 Kami rindu hari ini Engkau memenuhi hati kami. 主，我们渴慕今天你用你的话语来充满我们， Biarlah firman Tuhan yang berlimpah dan kaya itu menggugah bahkan mengubahkan hati kami. 但愿你丰盛的话语来改变我们，来推动我们。 Karena itu kami mohon hikmat Tuhan yang besar hadir dalam kehidupan kami. 因此，我们恳求上帝的大智慧充满我们的生活， Sehingga membuat kami dapat mengerti dan membuat kami dapat mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. 使我们在我们的日子当中，我们可以明白你的话语，并可以行道。 Kami siap ya Tuhan menjadi orang-orang yang diubahkan oleh firman-Mu. 主啊，我们准备好作为一个被主所改变的人。 Berbicaralah kepada setiap kami. 主，求你对我们每个人说话。 Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. 我们祷告，奉主耶稣复活的上帝，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹，早上好。 Bersyukur sekali di pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. 我们感谢主，今天早上可以回到上帝的殿。 Walaupun ini adalah musim libur panjang, tapi bersyukur melihat jemaat Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan. 虽然这段时间是长假，但是我感谢主，这么多人可以回到上帝的殿中。 Hari ini saya akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai 43. 今天我要从马可福音第6章读到从30节读到44节。 30 sampai 43 sebetulnya bagian firman Tuhan ini sangat panjang sampai ayat yang ke-56 yang diberikan kepada saya. 教会给我的经文是很长的，是从30节到 Tapi saya akan membaca sampai ayat 44 saja. 我要从30节读到44节。 Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan beritahukan kepada mereka semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Katanya kepada mereka, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, sekalian daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan pada hari itu 5.000 orang laki-laki. 马可福音6章30节到44节，使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事、所传的道全告诉他。他就说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船暗暗的往旷野地里去。众人看见他们去，有许多人认识他们的，就从各城
步行一同跑到那里，比他们先赶到了。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃的。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买20两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼？可以去看看。”他们知道了，就说：“5个饼，2条鱼。”耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮的坐在青草地上。众人就一排一排的坐下，有100一排的，有50一排的。耶稣拿着这5个饼、2条鱼，望天祝谢，拨开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那2条鱼分给众人。他们都吃了，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了12个篮子。吃饼的男子共有5000。Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki yang namanya pre-knowledge. 弟兄姐妹，我们每个人都有一个意志。Pre-knowledge ini kita dapatkan dari ajaran orang tua atau dari didikan kita di sekolah. 这些意志，我们是从我们的父母和我们在学校所得到的教导。Pre-knowledge ini kemudian membentuk konsep dan pola pikir di dalam kehidupan kita. 这个意志就在我们的思想创造了一个概念。Yang menjadi permasalahan, konsep yang kita miliki seringkali sulit untuk diubah. 成为问题的就是我们所拥有的概念，有时候就很难去改了。Walaupun kita tahu ada inovasi baru di depan sana, 虽然我们知道在前面有一个创新的新的东西，我们也很难去改。 walaupun kita tahu ada fakta baru di sana, 即便我们知道有新的事实， bahkan walaupun kita tahu konsep lama yang kita miliki ini sudah mulai usang atau bisa jadi salah, 甚至我们也知道我们拥有的概念是已经错了，已经过时了。 seringkali sulit bagi kita untuk mengganti konsep yang sudah kita miliki di dalam diri kita. 我们常常就很难去更改我们所拥有的概念。 Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Jorma Ollila. 弟兄姐妹，有一个人，他名字是叫 Jorma Ollila， Dia adalah seorang chairman dan CEO dari sebuah perusahaan besar. 他是一个大公司的总裁。 Orang ini sudah sangat nyaman dengan sebuah sistem yang ia miliki. 这个人因为拥有了他的系统，他感到非常的满意。 Seorang bawahannya bernama Risto Silasma mengajukan sebuah dana beberapa juta dolar untuk melakukan sebuah research. 他的属下 Risto Silasma 就提出一个建议，他要求几百亿的欧元来做一个 Dana beberapa juta dolar atau beberapa juta euro ini sebenarnya tidak begitu besar bagi perusahaan mereka. 这笔款就是几百元欧元，对他们这么大规模的公司，其实不是一个大的数目。 Dana ini ingin ia gunakan untuk mengembangkan satu inovasi baru sebagai sebuah rencana cadangan takut-takut rencana yang mereka miliki itu tidak berjalan dengan lancar. 这些基金它是要用来做一个计划的后备，恐怕他们在试行的计划不能成功。 Namun Jorma Ollila begitu yakin dengan sistem yang ia miliki dan dia menolak untuk membuat rencana cadangan itu. 但是 Jorma Ollila 非常相信他拥有的系统，他并且拒绝了他属下提的建议。 Ada yang tahu siapa ini Jorma Ollila? 有人知道 Jorma Ollila 是谁吗？ Dia adalah seorang CEO atau chairman daripada perusahaan yang kita kenal dengan sebutan Nokia. Jorma Ollila 是诺基亚公司的总裁。 Dia menolak usulan pengembangan Android sebagai rencana cadangan. 他拒绝了开发安卓系统作为一个后备的计划， Tetapi sangat yakin dengan sistem Symbian yang sudah lama dan sudah mulai usang. 他却对他过时旧老的系统非常的相信。
Kayak ketika itu Samsung dan Apple menyalipnya dengan mudah. 所以当时三星和苹果就很快的超过诺基亚。 Dan hari ini mungkin jarang dari antara kita yang memakai handphone Nokia. 所以今天可能就很少人在用诺基亚的手机。 Satu lagi Bapak Saudara, satu perusahaan besar di Amerika 另外一个是在美国非常大的公司， yang kita kenal dengan nama Blockbuster. 我们认识这个公司是百视达。 Ini adalah sebuah perusahaan penyewa CD atau DVD film kepada rumah-rumah di Amerika. 这是一家电影光碟租赁公司。 Pada waktu itu mereka menawarkan untuk dapat membeli Netflix seharga 50 juta dolar. 那时有人说来购买另外一家公司，就是网飞以5千万美金来购买， Kemudian usulannya ditolak. 但是这个建议也被拒绝了。 Mereka menganggap, orang-orang Blockbuster ini menganggap bahwa Netflix hanya usaha bisnis kecil saja. 这个百视达公司他们认为这个网飞的生意是非常小的生意。 Tentu saja para pemimpin-pemimpin daripada Blockbuster ini tidak tahu tentang masa depan. 当然，这些百视达公司的领导们，他们肯定不知道将来会发生什么事情。 Ternyata Netflix juga menjadi salah satu perusahaan besar hari ini. 后来，这个网飞公司今天也是成为一个非常大规模的公司， Bahkan bisa menghasilkan lebih daripada 8 miliar dolar Amerika. 这家公司可以赚到88.3亿美金。 Di tahun 2018 bahkan Blockbuster gulung tikar sebanyak 1.000 toko mereka di seluruh Amerika terpaksa ditutup. 在2018年，这个百视达公司他们却倒闭了，他们在美国有1000家商店也被迫关闭了。 Di tahun yang sama Netflix mencatat ada 220 juta penggunanya. 同时，网飞公司他们也拥有了2.2亿的客户。 Mereka tidak mau melepaskan konsep lama yang mereka miliki. 他们不要放弃他们老旧的系统、老旧的概念。 Bapak Ibu Saudara, bayangkan bila kita memiliki konsep yang salah dan kita terapkan terhadap Tuhan kita. 弟兄姐妹，想想看，我们有错的概念，然后我们施行在耶稣的身上。 Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. 我们知道门徒就是他们靠近耶稣是很近的一批人， Mereka melihat langsung apa yang Yesus lakukan. 他们直接看到主耶稣所行的， Mereka mendengar langsung apa yang Yesus katakan. 他们直接听到主耶稣所讲的话。 Tapi mungkinkah murid-murid ini memiliki konsep yang salah tentang Tuhan Yesus? 但是这些门徒有可能他们对耶稣也是有错误的概念吗？ Mungkin saja Bapak Ibu Saudara. 当然可能。 Dari mana kita tahu? 从哪里我们知道呢？ Satu bagian firman Tuhan di pasal yang sama ayat yang ke-52 dikatakan seperti ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. 我们从马可福音6章52节可以看到门徒的概念，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是一碗。 Sesudah peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, 主耶稣喂饱了5000个人事件之后， kemudian setelah Tuhan Yesus berjalan di atas air, 后来主耶稣行在水上， kalimat ini muncul. 这个记者就出现了。 Hati murid-murid dikatakan tetap degil. 这里说门徒的心里还是一碗。 Tetap degil itu di dalam bahasa aslinya adalah hati yang mulai mengeras. 这个一碗这个词在原文就是心里刚硬的意思。 Adalah seperti sikap hati yang tidak mau mendengarkan sehingga pikirannya tertutup. 就是一种态度，不想听别人的话，所以他们的思想是封闭的。 Hati yang tidak percaya sehingga berakibat keras kepala. 就是不要相信的心，后来他们就变成固执。 Bayangkan kedegilan hati murid-murid ini terkait dengan konsep mereka memandang Yesus. 我们就想想看，门徒的心是一碗，然后他们怎么样对耶稣的概念？ Sebetulnya bagi murid-murid ini Tuhan Yesus siapa? 其实对门徒来说，主耶稣到底是谁呢？
Nah, hari ini kita akan melihat dua konsep yang murid-murid miliki yang salah, dan kita akan juga melihat dua konsep yang benar yang harusnya melekat di dalam diri murid-murid dan di dalam diri kita. 今天我们要看到门徒有两个对耶稣错误的概念，同时我们也是要思考，我们要拥有两个概念，就是对耶稣正确的概念。 Yang pertama, bagi murid-murid, Tuhan Yesus hanyalah sekedar pembuat mukjizat saja. 对于门徒来说，主耶稣只不过是一位行神迹者。 Namun seharusnya kita memiliki pola pikir bahwa Yesus adalah gembala agung yang penuh kasih. 但是其实我们也是要想到，耶稣是一位充满慈爱的大牧者。 Bapak Ibu Saudara, Markus mencatatkan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. 弟兄姐妹，马可记下来了，主耶稣行了许多的神迹， Mulai dari menyembuhkan mertua Petrus, 从医治了彼得的岳母， menyembuhkan orang yang sakit kusta, 医治了长麻风病的人， orang lumpuh disembuhkan, 治好了瘫痪的人， menyembuhkan orang pada hari Sabat, 在安息日治好人， meredakan angin ribut, 把暴风平静， mengusir roh jahat, 然后赶鬼， membangkitkan anak Yairus, 使雅鲁的女儿从死里复活， menyembuhkan perempuan yang pendarahan. 治好血肉的女人。 Dan mukjizat-mukjizat ini merupakan fakta lapangan yang murid-murid itu terus lihat. 这些神迹是门徒们在场所一直在看到的。 Namun ketika mereka melihat fakta di lapangan bahwa Tuhan Yesus membuat banyak mukjizat, tertanam satu konsep yang salah di dalam pikiran mereka, yaitu bahwa Yesus hanya seorang pembuat mukjizat. 当门徒在场所看到主耶稣行了这么多的神迹，然后他们就有了一个错的概念：主耶稣只不过是一位行神迹的人的上帝。 Namun apakah Tuhan Yesus hanya sekedar miracle maker saja? 难道是否主耶稣只是可以行神迹呢？ Mari kita lihat di dalam konteks di dalam Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. 我们从主耶稣喂饱5000人来探讨这个事情。 Di ayat 30 dikatakan bahwa Markus itu melihat bahwa Markus menyebut bahwa murid-murid ini disebut sebagai rasul. 在第13节，马可称这些人就是主耶稣的门徒。 Ini adalah kali pertama di mana murid-murid itu disebut sebagai rasul. 在这里是第一次，这些人被称为主的门徒。 Yang berarti seorang utusan 这门徒的意思就是一个使者 atau seorang misionaris. 或者宣教师， Mereka memiliki otoritas penuh untuk menyampaikan firman Allah. 他们有权利来传讲上帝的话语。 Dan hanya 12 murid ini saja yang disebut sebagai rasul. 只有这12个人被称呼上帝耶稣的门徒。 Alkitab mencatat bahwa rasul-rasul ini atau murid-murid ini kelelahan di dalam pelayanan mereka. 圣经记载这12位门徒，他们侍奉了，他们就很累了。 Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi lalu dan beristirahat. 然后主耶稣就和他们说：“你去歇一会儿。” Ketika mereka hendak beristirahat, banyak orang mengenali murid-murid dan Tuhan Yesus. 当耶稣和门徒要休息的时候，很多人就认出了他们。 Sehingga murid-murid mendapati dan Tuhan Yesus mendapati ada banyak orang mengikuti mereka. 所以主耶稣和门徒看到有许多人在跟从他们。 Kondisi Tuhan Yesus sedang lelah. 主耶稣的情况当时是很累的， Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kondisi demikian? 但是在这样的情况之下，主耶稣行了什么事呢？ Tuhan Yesus tidak berkata pulang saja. 主耶稣没有对他们说：“你们回去吧。” Namun Alkitab mencatat 但是圣经这样的记载， di dalam ayat yang 34. 在第34节， Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. 34节，耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。 Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan atau yang disebut dengan compassion. 这里说主耶稣就怜悯了他们。 Di
Di dalam bahasa aslinya compassion ini artinya adalah satu kasih yang besar yang mendorong sangat kuat sehingga seseorang itu tidak tahan untuk tidak melakukan. 怜悯的心在它的原文有这样的意思，就是一个非常大的爱，它的推力非常的大，所以它不能没有去行某件事。 Compassion bukan hanya bicara soal perasaan atau feeling yang kuat, 这个怜悯不只谈到感觉，一个强烈的感觉， tetapi juga dorongan sampai kepada tindakan untuk mewujudkan kasih itu. 但是有一个很大的推动，然后去行。 Ketika Tuhan Yesus melihat kerumunan orang banyak, 当主耶稣看到许多人的时候， mereka seperti domba yang tidak bergembala, 他们就像羊没有牧人， tidak ada yang membimbing, 没有人引导他们， tidak ada yang memperhatikan, 没有人关心他们， tidak ada yang menggembalakan. 没有人牧养他们， Dan hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. 所以主耶稣就联系他们。 Maka bagian firman Tuhan ini dikaitkan dengan Yeskiel pasal 34 di dalam perjanjian lama. 所以这段经文以旧约的以西结把它连接起来。 Ayat yang ke-15 dan 16 saya akan bacakan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. 以西结34章15节、16节这样说：主耶和华说：“我必亲自做我羊的牧人，使他们得以躺卧。死伤的我必寻找，被逐的我必领回，受伤的我必缠裹，有病的我必医治。只是肥的壮的我必除灭，也要秉公牧养他们。” Tuhan Yesus memiliki hati seorang gembala yang melindungi dan mengayomi domba-dombanya. 主耶稣拥有牧羊人的心，就是来照顾、来关心他的羊。 Karena itu ketika hari sudah mulai malam, 因此，当天开始晚了， murid-murid menyuruh orang banyak itu untuk dapat pergi cari makan di kampung-kampung atau desa-desa sekitar. 所以门徒就要对这些众人说：“你们就去四周围找吃吧。” Namun Tuhan Yesus berkata bahwa kamu harus memberi mereka makan. 但是主耶稣说：“你们要给他们吃。” Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan compassion yang besar. Yesus peduli akan kebutuhan orang-orang ini. 主耶稣的话表示主耶稣怜悯他们，主耶稣知道他们的需要。 Namun justru murid-murid mengatakan hal yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. 但是门徒却和主耶稣说的话相反了。 Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 我们可以去买20两银子的饼给他们吃吗？ Ahli mengatakan kalimat ini adalah kalimat sarkasme. 一些专家说，这些句子都是讽刺的话， Kalimat cemoohan atau ejekan yang menyakiti orang lain. 这是取笑并伤心别人的话。 Mungkin sekali murid-murid ini tidak rela mengeluarkan uang 200 dinar. 很可能这些门徒不愿意出20两银子。 Kita tahu upah satu hari itu adalah 1 dinar. 我们知道一天的工资是1两， Artinya kalau 200 dinar itu hampir 1 tahun upah kerja. 所以20两是大概1年的工资。 Namun Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang banyak ini. 但是主耶稣非常爱这些人， Jangankan 200 dinar, 不要说20两银子， 200 ekor babi saja Tuhan Yesus korbankan untuk mengganti nyawa satu orang. 要拯救一个灵魂，主耶稣也牺牲了2条蜘蛛。 Kalau 1 dinarnya itu upah 1 hari 200 ribu, 如果那个银子就是一天的工资，就是大概20万， 200 dinar bisa jadi adalah 400 juta. 所以20两银子是大概400条。 Kalau babi satunya harganya adalah 5 juta, 如果一头猪它的价格是5条， 2000 ekor babi itu bisa jadi 10 miliar. 所以2条是大概100亿。
angka tidaklah terlalu berarti buat Tuhan Yesus. 对主耶稣来说，这个数目不是很重要。 Tuhan Yesus lebih mengasihi setiap kita. 主耶稣更爱我们每一个人。 Karena itu kendati murid-murid itu mengeluarkan kalimat sarkasme, namun Tuhan Yesus justru mengambil sebuah inisiatif untuk mengumpulkan roti. 虽然门徒说了一些讽刺的话，主耶稣却主动来收饼。 Lalu kita tahu roti yang terkumpul adalah 5 roti dan 2 ikan. 然后我们就知道，就收了5饼2鱼。 Setelah roti terkumpul, Tuhan Yesus mengajak mereka duduk berkelompok. 有了这5饼2鱼，主耶稣叫他们一帮一帮的坐下。 Lalu Alkitab mencatat bahwa mereka didudukkan di atas rumput yang hijau. 圣经记载，他们坐在青草地上。 Hampir semua penafsir mengaitkan bagian ini dengan bagian Mazmur 23 yang sangat terkenal. 大部分解经家就把这一些经文和诗篇23篇把它连接起来。 Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 诗篇23篇，大卫的诗篇，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他把我躺卧在青草地上。 Disinilah kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar pembuat mukjizat. 所以弟兄姐妹，在这个部分我们可以看见，主耶稣不只是行神迹， Tetapi ia adalah gembala yang agung yang penuh kasih. 他是一位牧者，他是充满慈爱的牧者。 Yang menjaga, yang memelihara, yang menaungi setiap domba-dombanya. 他看顾保守每一个羊。 Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen memiliki konsep yang utuh dan benar tentang Allah. 弟兄姐妹，不是每一个基督徒对上帝有正确的概念。 Banyak orang Kristen justru menganggap bahwa Allah sekedar pembuat mukjizat saja. 许多基督徒认为上帝只不过行神迹而已， Karena itu meminta banyak kepada Tuhan. 所以向上帝要了很多的东西。 Bukan tidak boleh Bapak Ibu Saudara. 不是不可以， Berharap kepada Allah boleh. 我们盼望与上帝是可以的， Tetapi ingat, jangan mengharapkan berkatnya saja, 但是记得不要单单要上帝的祝福， tetapi harapkan si pemberi berkatnya juga. 也是要盼望上帝是福的本身， Harapkan Allahnya. 盼望上帝本身。 Sembahlah dia dengan segenap hatimu. 你要尽心尽力的敬拜他。 Kemudian kita juga diingatkan supaya kita dapat bercompassion, bukan hanya sekedar membicarakan tentang kasih tetapi mempraktekkan kasih. 然后我们也是被提醒，不要一直谈到怜悯，但是我们也是要行动。 Bapak Ibu Saudara, saya pernah gagal di dalam mempraktekkan tentang kasih. 弟兄姊妹，我曾经在实现这种爱，我失败了。 Ada satu peristiwa di mana Tuhan menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. 有一次，上帝感动我来为上帝做某些事情， Tetapi saya tidak lakukan. 但是我却不去行。 Tidak begitu berapa lama ternyata Tuhan mengutus orang lain. 过不久，上帝就差派其他人， Dan saya tertegur Bapak Ibu Saudara. 然后我觉得我就被责备。 Sejak saat itu saya selalu ketika Tuhan menggerakkan hati saya untuk bercompassion, saya selalu mempraktekkan kasih. 从此以后，每次有上帝的感动，我要怜悯别人。有了这个感动，我马上去行。 Di dalam gereja ini Bapak Saudara, Tuhan mengizinkan saya untuk dapat bercompassion. 在这些教会，上帝给我机会，我可以有怜悯的心。 Satu kali ada seorang jemaat, orang tua daripada jemaat yang kondisinya sudah tidak terlalu baik. 有一次，我们的会友，他的父母的情况也不是很乐观了， Namun beliau belum percaya. 但是他是还没有信主。 Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggerakkan saya untuk dapat memberitakan Injil kepada orang tua ini. 当时上帝感动我，要对这些老人传福音。 Orang tua ini dikenal sangat keras. 这位老人，人家认识他是一个非常刚硬心的人， Namun hari itu saya menyampaikan berita Injil dengan sangat sederhana. 所以那天我就很简单的传讲信息。 Tidak sampai 3 menit saya menyampaikan berita Injil. 我向他传福音，没有到3分钟。 Di akhir pemberitaan Injil itu saya tanya, apakah kamu mau percaya kepada Tuhan? 传福音之后，我就问他：“你是否要相信主耶稣 Dan dia bilang mau.？” 他说：“我要。” Anaknya kaget Bapak Saudara. 所以他孩子也吓了一跳。 Kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi dia.
我们可以看到上帝多么爱这位长辈。 Maka Bapak Saudara belajarlah bercompassion. 所以弟兄姐妹，我们要学习要有怜悯的心。 Dan juga Bapak Saudara belajarlah, ini adalah satu kutipan dari Charles Spurgeon. 这里有施布真所说的一句话， Dikatakan bahwa kami memiliki segalanya dan berkelimpahan bukan karena menyimpan uang di bank, bukan karena punya keterampilan kecerdasan untuk memenangkan roti atau bisa mendapatkan keselamatan, tetapi karena Tuhan adalah gembalanya. 他是这样说：我们拥有一切，并很丰富，不是因为我在银行有储蓄，不是说我有什么技术或者有什么聪明来使别人得救，但是因为上帝是我的牧者。 Kemudian mari kita menyembah Allah yang adalah gembala yang penuh kasih, sebab Dia bukan sekedar pembuat mukjizat. 让我们敬拜我们的主，他是充满慈爱的牧者，他不只是行神迹的一个。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二点，弟兄姐妹， murid-murid memiliki konsep yang salah tentang Tuhan Yesus. 门徒对耶稣有错的概念。 Bagi mereka Tuhan Yesus adalah manusia biasa yang bijaksana dan pandai mengajar. 对门徒来说，耶稣只不过是一位老师，很会教导。 Memang betul Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. 是对的，主耶稣教导了许多事。 Kita ingat khotbahnya di bukit. 我们记得他在登山宝训， Bahkan ada begitu banyak tentang ilustrasi-ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan. 主耶稣讲了许多的比喻， Perumpamaan demi perumpamaan Ia berikan. 他讲了许多的比喻给门徒。 Bahkan ada begitu banyak nilai-nilai penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. 主耶稣教导了很重要的概念给门徒。 Bahkan kualitas ajaran Tuhan Yesus lebih baik daripada kualitas yang ajaran dunia ini. 主耶稣教导的本质比世上的超得很远。 Ketika guru yang mereka dengar setiap hari meminta mereka bertolak dari sisi satu Bethsaida ke sisi yang lain, mereka lalu mengikuti perintah gurunya. 当这位老师每天他们听他的教导，要求他们去到另一边的波塞大， Mereka pergi menggunakan perahu. 他们就听从了，他们就乘船过去。 Ketika itu badai terjadi. 当时起了暴风， Alkitab mencatat bahwa mereka mendayung 圣经记载他们划船， dan banyak ahli berkata bahwa mereka tidak memiliki kemajuan di dalam mendayung itu. 很多解经家说他们划船，但是就没有什么长进， Sebab ada angin timur yang sangat kencang. 因为刮了东风，非常强烈的东风。 Melihat murid-muridnya ada di dalam kondisi yang sulit, 主耶稣看到他的门徒在很难的情况之下， Tuhan Yesus berbelas kasihan. 主耶稣怜悯他们， Lalu ia menghampiri muridnya bukan dengan perahu tetapi dengan berjalan di atas air. 所以主耶稣就靠近他们，不是乘船，乃是走在水面上。 Lalu menarik sekali Bapak Ibu Saudara, 很多弟兄姊妹是很有趣的， murid-murid melihat seperti hantu berjalan di atas air. 所以主耶稣所看到的就是好像鬼在水面上走。 Mengapa demikian? 为什么会这样？ Karena murid-murid tidak percaya mungkin bahwa Yesus bisa melakukannya. 因为门徒不相信主耶稣可以行这个神迹， Mereka tidak memiliki konsep kristologi yang holistik di dalam pemikiran murid-murid saat itu. 门徒对耶稣没有基督论的认识与了解， Mereka mungkin belum paham Yesus itu 100% Allah dan juga 100% manusia. 有可能他们还没有了解耶稣是100%是神，100%是人。 Sehingga ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka belum siap. 所以当他们看见主耶稣在水面上走，他们真的还没有预备好。 Bahkan mereka belum siap juga karena menganggap bahwa Yesus itu bukan Mesias dan bahwa dirinya bukan seorang murid daripada Mesias. 他们也认为耶稣也不是弥赛亚，他们也不是弥赛亚的门徒。 Bahkan ketika 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan, dan bahkan peristiwa selanjutnya ada orang sakit disembuhkan di Genezaret, Alkitab tidak mencatat sama sekali respon daripada murid-murid. 当主耶稣喂饱5000人，还有接下去主耶稣医治病人，圣经没有记载门徒们的反应。
Murid-murid tidak memiliki satu pola pikir yang utuh bahwa Yesus itu 100% Allah juga. 门徒对耶稣没有一个认识，他们不知道耶稣是100%是上帝。 Namun di dalam kondisi demikian Tuhan Yesus menenangkan mereka 但是在他们逆境的情况，主耶稣却安慰了他们。 dan berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." 所以主耶稣对他们说：“你们放心，是我，不要怕。” Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu kalimat yang sangat penting sekali 弟兄姐妹，在这里有一个很重要的句子， yang disebut sebagai ego eimi. 在这里说的是 “ego eimi”， Diterjemahkan di dalam bagian ini aku. 在这里翻译是“我是，我就是”。 Atau di dalam bagian lain bisa diterjemahkan aku adalah. 在另外圣经翻译成“我就是”。 Konsep ego eimi ini selalu memunculkan tentang identitas daripada Tuhan Yesus. 这个概念常常显出了主耶稣的身份。 Maka kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, 所以，如果我们在约翰福音来看， kita akan mendapati kata-kata aku adalah gembala. 所以我们就会看到我是好牧子， Aku adalah roti hidup. 我是生命的粮， Aku adalah air hidup. 我是活水。 Nah, konsep ego eimi itu selalu menunjukkan tentang identitas daripada Tuhan Yesus. 所以，这个 “ego eimi” 的概念是表示了主耶稣的身份。 Dan di dalam kondisi di mana di tengah-tengah badai itu kata ego eimi ini kemudian dimunculkan. 所以在暴风的情况之下，主耶稣说了这个 “ego eimi” 的概念。 Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas semesta ini. 所以主耶稣要说他是上帝，他是这个世界的主宰， Tidak ada kuasa lain di luar dirinya yang lebih berkuasa. 在他以外没有更有能力的。 Sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹，到如今 tidak ada yang pernah bisa berjalan di atas air di tengah-tengah badai. 没有一个人可以在暴风当中可以行走在水面上。 Banyak orang berusaha meniru mukjizat Tuhan Yesus ini, 很多人要模仿主耶稣的神迹， tapi kualitasnya jauh di bawah. 但是他的品质却差得很远。 Mereka berjalan di atas kolam renang yang cetek, 他们是行走在很浅的水池， dan berjalan di atas air yang tenang. 他们是在平静的水在那边走路。 Sedangkan kedalaman danau ini adalah 200 meter lebih. 但是主耶稣是行在那个湖的深度是200米， Dan kondisinya di tengah-tengah amukan badai yang kuat. 但是当时的情况是在暴风当中。 Sampai saat ini tidak pernah ada yang bisa melakukan itu. 到今天到现在，没有任何一个人可以行这个神迹， Berjalan di atas air di tengah-tengah badai. 在暴风当中可以走在水面上， Hanya Allah saja yang mampu melakukannya. 只有上帝可以行这个神迹。 Laut ini memang melambangkan sesuatu yang chaos. 这个海是代表一个混乱的情况， Namun ingatlah bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan dari ketidakteraturan menjadi teratur. 所以要记得，上帝是创造从混乱到整齐有序的。 Di pasal sebelumnya juga dicatat bahwa Yesus itu menenangkan badai. 在前一章有记载，上帝使风浪平静， Jadi dia penguasa darat, penguasa laut, penguasa langit dan bumi. 他是宇宙万物的主宰。 Nah, karena itu senada dengan itu di ayat 51, 所以在51节我们可以看到， dikatakan ketika Tuhan Yesus naik, dikatakan angin pun redahlah. 在那边说他们上了船，风就住了。 Kehadiran Tuhan Yesus menenangkan badai. 主耶稣的来临使风暴平静。 Bagian ini kembali dikaitkan dengan Mazmur 23. 这个部分再次和诗篇23篇把它连接起来。 Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 他把我躺卧在青草地上，他带我到可安歇的水边。 Mazmur 23 diuraikan secara luas di dalam 2 perikop ini, Bapak Ibu Saudara. 所以在这个部分我们可以看见诗篇23篇是讲得很清楚。 Dia adalah gembala yang tidak akan terus membiarkan kita ada di dalam badai. 他是一位牧者，他不会把我们一直放在暴风当中。
Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. 他会带领我们到可安歇的水边。 Dan itu hanya mampu dilakukan oleh Tuhan atas semesta alam ini. 这是我们的上帝，宇宙万物的主宰，他唯有他可以行这个神迹。 Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? 所以弟兄姐妹，从这个部分我们可以学习到什么东西呢？ Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, badai terbesar dari kehidupan kita ini sudah selesai. 第一，我们在生命当中最大的暴风已经结束了，已经解决了。 Tadinya kita ada di dalam badai dosa yang dicampurkan dengan bayang-bayang penghukuman kekal. 之前我们是在罪的暴风当中，再加上我们会面临永远的审判， Itu bisa saja menenggelamkan kita di dalam kebinasaan. 这是给我们沉沦。 Namun itu sudah selesai di atas kayu salib. 但是这个在十字架上已经解决了， Dan kita mendapatkan jaminan keselamatan. 我们有得救的保障。 Sehingga kita sekarang ada di dalam air yang tenang. 所以现在我们是在可安歇的水边。 Yang kedua, bagaimana konsep kita ketika kita memandang Allah hari ini? 第二点，我们今天认识上帝、看上帝，我们的概念是如何？ Apakah dia adalah Allah pembuat mukjizat saja atau pemberi saja? 难道他只不过是行神迹的上帝吗？ Apakah dia Allah yang menyukseskan kita saja? 难道他只是给我们成功的上帝吗？ Apakah dia Allah yang hanya mau mendengarkan musik daripada piano saja? 他是否一位上帝只要听音乐，从钢琴的音乐吗？ Tidak boleh pakai biola, tidak boleh pakai alat musik tiup, tidak boleh pakai alat musik pukul. 不可以用小提琴，不可以用其他的乐器， Ataukah semua alat musik dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan? 或者所有的乐器可以用来荣耀上帝？ Apakah dia hanya Allah yang penuh kasih saja? 他是否只是充满慈爱的上帝吗？ Sehingga kita bisa bebas berbuat dosa dan kemudian datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. 好让我们可以一直的犯罪，自由的犯罪，然后我们可以来到他的面前求他的饶恕吗？ Atau kita memandang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang adil saja? 或者我们看耶稣只不过是圣洁与公义的上帝呢？ Karena itu kita selalu takut dan tidak berani datang karena merasa tidak layak. 因此我们对上帝有一个惧怕的感觉，我们也不敢来到他的面前。 Tetapi sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. 实际上，主耶稣是充满慈爱、充满公义与圣洁的上帝。 Dan kasih dan keadilannya bertemu di atas kayu salib. 主耶稣的圣洁和公义在十字架上就可以在那边见面。 Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak memiliki konsep yang lengkap ketika memandang tentang Allah. 所以我们要小心，当我们看耶稣、认识耶稣的时候，注意我们没有一个正确、一个完整的概念。 Dia adalah Allah yang sesuai dengan Alkitab kita, Allah penyelamat, Allah yang adalah gembala, Allah yang penuh kasih. 所以耶稣是圣经教导的上帝，他是我们的牧者，他是拯救我们的。 Supaya tidak salah memandang konsep tentang Allah, mari kita memiliki hati seorang yang rindu belajar selalu. 我们要拥有一个学习的心，好让我们不断的学习，这样可以避免我们对上帝有错的概念。 Baca Alkitab penting sekali. 读圣经是非常重要的， Tetapi saya mendorong kita semua belajar lebih dalam tentang Tuhan. 但是我鼓励大家要更认识上帝。 Bapak Ibu Saudara bisa baca buku-buku teologi, 弟兄姐妹可以读神学的书， buku karangan Anthony Hoekema, Wayne Grudem, dan lain-lain. 有几个好的句子，安东尼·霍格玛、Wayne Grudem 等等， Supaya kita punya satu pola pikir yang utuh dan lengkap tentang Allah. 好让我们对上帝有完整、有正确的认识。 Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita terlibat aktif dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. 最后的弟兄姐妹，让我们要主动来参加、来执行主耶稣的话语。 Tuhan merindukan kita itu mempraktekkan firman Tuhan. 主耶稣科目我们施行他的道。 Tuhan rindu juga setiap kita terlibat aktif di dalam rencana Tuhan. 主耶稣要我们主动来参加他自己的计划。 Saya pernah sampaikan ini di dalam
khotbah di Pasutri, 在康列的团契的时候，我有讲过这个道。 Martin Luther mengatakan di dalam table talk-nya, 马丁路德在他的谈话，他有提到 ada satu sola yang dilupakan. 有一个被忘记的唯独， Kita terkadang hanya tahu sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus. 我们只知道唯独基督、唯独信心、唯独圣经。 Dan banyak orang juga tahu solaria begitu ya. 很多人是 Solaria， Ya, tetapi ada satu sola yang menurut Martin Luther itu terlupakan. 根据马丁路德有一个唯独是我们忘记了， Dinamakan sola experientia. 就是唯独经历。 Tuhan merindukan, Tuhan punya rencana untuk kita dan Dia rindu kita itu berbagian secara aktif dalam rencananya. 上帝有计划，他渴慕我们在他的计划当中有份。 Ketika orang Kristen tidak punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam mempraktekkan firman, 当基督徒没有经验和上帝一起来施行他的话语， orang Kristen tidak mungkin bertumbuh. 这些基督徒他是不能成长的， Hidupnya tidak mungkin cinta kepada Tuhan lebih dalam. 他的生命他是不可能更爱上帝的。 Karena itu mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. 所以因此呢，我们要成为一个行道者。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, 主，我们感谢主，今天是给我们你的话语， menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang adalah seorang gembala yang penuh kasih, 来指示给我们你是一位牧子，充满慈爱的牧子， dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah atas semesta ini. 来指示我们你是这个全宇宙万物的主宰。 Kami rindu Tuhan mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. 我们渴慕在我们的生命当中可以实践你的爱， Dan kami juga rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 我们也渴慕成为一个行道。 Kami tidak ingin hanya mendiskusikannya saja, 我们不要只把你的道谈论而已， kami tidak ingin hanya tahu saja, 我们不想只知道而已， tapi kami ingin menjadi pelaku daripada firman Tuhan. 但是我们要成为一个行道的人。 Terima kasih Tuhan. 主，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。